Pegawai imigresen kaki rasuah dihadapkan ke mahkamah. Polis akan guna kamera badan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Sekurang-kurangnya 7 pegawai imigresen dari 5 negeri dihadapkan ke mahkamah hari ini atas pertuduhan menerima suapan. Hanya 5 daripada mereka mengaku salah. Salah seorang daripada mereka yang mengaku salah ialah Muhammad Syafiq Subuh yang dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh Melaka. Tertuduh 29 tahun berdepan 3 pertuduhan pilihan menerima suapan bagi mendapatkan cop perakuan keluar masuk negara membabitkan warga asing 2 tahun lalu. Mengikut pertuduhan, kesalahan itu dilakukan pada Julai, Ogos dan September 2018 ketika tertuduh bertugas di Jabatan Imigresen Malaysia, Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Bagi ketiga-tiga kesalahan itu, jumlah suapan yang diterima tertuduh ialah RM1,480. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin memerintahkan tertuduh didenda RM10,000 atau 6 bulan penjara bagi setiap kesalahan yang dilakukannya. Di Mahkamah Session Johor Bahru, pegawai imigresen Azhar Ahmad Salbi, 27 tahun, dijatuhi hukuman penjara 12 bulan dan denda RM20,000. Tertuduh mengaku bersalah atas satu tuduhan pilihan, menerima suapan berjumlah RM1,250 dari 2 lelaki bagi tujuan memberi perakuan cop keluar dan masuk pasport pekerja warga asing di sempadan. Mengikut pertuduhan, kesalahan itu dilakukan tertuduh ketika tertuduh bertugas di Jabatan Imigresen Malaysia, Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Kesalahan dilakukan pada Februari dan April 2018. Tertuduh yang tidak diwakili peguam diarah menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Di mahkamah sama, seorang lagi pegawai imigresen Syafiq Abu Khalifah, 25 tahun, mengaku tidak bersalah atas 7 tuduhan utama dan 2 tuduhan pilihan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh diwakili peguam K. Kalai Cevan dan J. Kamala. Kes akan disebut semula pada 21 Januari depan. Di Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang, seorang pegawai imigresen dijatuhi hukuman penjara 30 hari dan denda RM12,000 bagi 3 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM3,060. Tertuduh Akashah Roslan, 38 tahun, mengaku bersalah. Kesalahan dilakukan ketika tertuduh bertugas di Jabatan Imigresen Malaysia, Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Di Mahkamah Session Shah Alam, seorang pegawai imigresen dituduh atas 8 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan pilihan berkaitan rasuah bernilai RM7,120. Tertuduh Balian Muhammad Banuddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah. 18 Januari depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, 2 lagi pegawai imigresen turut dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru siang tadi atas pertuduhan rasuah. Seorang daripada tertuduh, Muhammad Haris Rusli, 27, mengaku bersalah atas 18 pertuduhan dan untuk 13 lagi pertuduhan beliau mengaku tidak bersalah. Seorang lagi tertuduh, Fasmawi Abdul Wahab, 24 tahun, mengaku salah atas 2 pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Selasa depan ditetapkan sebagai tarikh untuk menjatuhkan hukuman. Sebelum ini, media melaporkan 33 pegawai imigresen dan 20 orang awam ditangkap kerana disyaki menerima suapan bagi mendapatkan cop perakuan keluar masuk negara membabitkan warga asing. 2 anggota polis dihadapkan ke mahkamah kerana memaksa sepasang kekasih melakukan kelucahan melampau. Antara pertuduhan itu termasuk mencabul mangsa wanita dan memaksa mangsa wanita melakukan seks oral ke atas pasangannya. Tertuduh Muhammad Hanafi Zaki, 35 tahun dan Muhammad Izzaudin Abdul Wahab, 30 tahun, masing-masing dihadapkan dengan 8 pertuduhan mengaku tidak bersalah. Ketika dibawa ke mahkamah, suspek masih berlagak selamba. Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Syafiqin Mahmad dipetik media sebelum ini berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua polis terbabit
turut merakam perbuatan mangsa selepas memaksa mereka melakukan seks. Kejadian itu bagaimanapun tidak disebutkan dalam semua pertuduhan itu. Hakim Mahkamah Session Kota Baru, Hakim Ahmad Bazri Bahrudin menawarkan jaminan RM20,000 kepada Muhammad Hanafi dan RM30,000 kepada Muhammad Izzaudin. 17 Januari depan sebutan semula kes. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti beberapa jenis kamera badan yang bersesuaian untuk digunakan anggota polis dalam usaha meningkatkan integriti pasukan keselamatan itu dalam tugasnya di lapangan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador berkata, ketika ini terdapat beberapa syarikat sudah membuat tawaran untuk membekalkan peralatan berkenaan. Saya dipahamkan ada beberapa syarikat telah pun menawarkan beberapa jenis body cam yang dan pihak Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti perkara tersebut untuk memilih mana yang paling yang terbaiklah untuk digunakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebelum ini memaklumkan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dijangka dilengkapi peralatan kamera badan bermula tahun depan. Perolehan itu di bawah Pelan Pelaksanaan Pemasangan Kamera Badan yang mana ia membabitkan cadangan perolehan sebanyak 2,168 unit kamera jenis 4G. Penggunaan kamera badan dijangka dapat meningkatkan ketelusan dalam penyampaian perkhidmatan selain meningkatkan hubungan positif antara polis dan masyarakat. Mengulas mengenai penambahbaikan rondaan penyeludupan, Tan Sri Hamid berkata elemen lain akan ditugaskan bersama pasukan gerakan ARM PGA antaranya dari bahagian narkotik dan Badan Siasatan Jenayah untuk meningkatkan lagi aktiviti mengesan jenayah rentas sempadan. Penugasan Pasukan Petugas Kebangsaan atau NTF yang dikoordinasi Angkatan Tentera Malaysia ATM diharapkan dapat diteruskan walaupun berakhirnya wabak COVID-19. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, penyusunan dan model operasi yang dilaksanakan NTF menunjukkan kesan positif dalam pengawalan sempadan terutama mengekang penyeludupan, kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan jenayah rentas sempadan. Apa yang kita lihat bahawa model ataupun penyusunan NTF ni dan juga model-model operasi yang kita lakukan menampakkan satu kejayaan yang berkesan daripada segi aspek kawalan kemasukan parti, penyeludupan dan juga pengawasan yang lain yang di kawasan sempadan ni. Ya. Beliau juga berharap kerajaan dapat menyediakan perjawatan kekal di NTF bagi menambah baik struktur organisasi bersepadu itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani prosedur tetap operasi Ok Benteng di Wisma Perwira di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador dan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksamana Datuk Muhammad Zubil Maksum. Mengulas selanjut, Tan Sri Effendi berkata, NTF yang menerajui Ok Benteng memberi tumpuan kepada pencerobohan parti. Namun ia bertindak sebagai barisan hadapan dalam mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Bermula Mei 2020 sehingga Disember 2020, sejumlah 10,859 tangkapan membabitkan 831 tekong, 9,654 parti dan 374 penyelundup ditahan dengan nilai rampasan berjumlah RM199 juta. COVID-19, sebanyak 1,371 lagi kes positif dicatatkan hari ini. Ini menjadikan jumlah mangsa yang masih dirawat atau kes aktif ialah sebanyak 13,830 kes. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia setakat ini ialah 83,475 kes. Mangsa yang meninggal dunia 415 kes termasuk 4 kes terbaru yang dilaporkan hari ini. Kes sembuh juga agak tinggi pada 1,000
10,204 kes atau jumlah keseluruhan 69,393 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor kekal catat kes harian tertinggi dengan 532 kes. Sabah di kedudukan kedua tertinggi dengan 283 kes, diikuti Negeri Sembilan 260 kes. Sebanyak 2 kluster baru turut dikesan, kedua-duanya melibatkan tempat kerja di Selangor dan Kuala Lumpur. 114 pesakit COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 62 guna alat bantuan pernafasan. Bertemu kembali. Asalnya cuma hobi, tetapi kerana Muhammad Zaid Zakaria bijak menguruskan perbelanjaan, menternak rusa telah memberi pulangan agak lumayan kepada beliau. Segmen Bijak Belanja, Isnin 14 Disember. Muhammad Zaid, 58 tahun, yakin dengan menternak rusa, ruang masa hariannya sebagai pesara akan lebih terisi. Tambahan pula, Muhammad Zaid yang tinggal di Kampung Sungai Sam, Kuala Krai, Kelantan, turut memiliki sebidang tanah kosong seluas 0.8 hektar berhampiran rumahnya. Kata Muhammad Zaid, menternak rusa tidak memerlukan kos yang tinggi dan kaedah penjagaan pula jauh lebih jimat berbanding haiwan lain seperti lembu dan kambing. Pada peringkat awal, Muhammad Zaid mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 13,500 untuk membeli 5 induk rusa daripada seorang penternak di Sungai Jin, Kuantan. Selepas menternak beberapa bulan, beliau mula berasa seronok. Muhammad Zaid gembira kerana dapat mendekati rusa-rusanya dan pada masa sama mengelakkan ia daripada menjadi liar. Dalam setiap hal, Muhammad Zaid mempunyai kaedah tersendiri dalam menternak rusa. Ini termasuk menghadkan bilangan rusa yang perlu dipelihara serta jenis makanan untuk rusa-rusanya. Daripada situ dia biok-biok apalah. Sekarang ni dia biok ada jual. Dalam lekong itu saya dah jual dah 11 ekor dah. Jadi sekarang ni ada 13 ekor lagi. Masih inilah orang kata duk membiok lah. Sekarang ni pun dah apa nama ni kata panggil buting lah. Buting. Jadi neko tu maknanya dalam bulan 12 hingga bulan 1 ni pakai keluar lah neko lagi tu. Jadi buat masalah ni makanan dia ni saya kurang sikit ceruk ni, ceruk banyak kerja Jadi saya beli reduk lah. Bab penjagaan, tugas Muhammad Zaid agak mudah. Isterinya Rokiah Isa sering membantunya. Masa apa tu, masa segar sikit, duduk main dalam, duduk main dengan rusa tu kan. Kuasa betul kuah peluh. Menurut Muhammad Zaid, rusa baka timorensis cepat membiak. Selain menjual daging rusa dengan harga RM65 1 kilogram, Muhammad Zaid juga menjual rusa hidup antara RM2,000 hingga RM5,000 seekor bergantung kepada umur dan saiz rusa. Segmen Bijak Belanja TV9. Sebut saja Negeri Sembilan, sudah pasti makanan yang terlintas di fikiran ialah masak lemak salai. Namun selain hidangan itu, Negeri Sembilan juga terkenal dengan sambal tempoyak daun kayu. Uniknya, masakan tradisional ini menggunakan 99 jenis daun kayu yang dicampur bersama tempoyak, santan, petai, cili api, ikan bilis, kunyit, garam dan gula yang membangkitkan aroma menjadikannya lebih enak dan berlemak. Zainab Jamil atau lebih mesra dipanggil Uwan antara orang lama di Kampung Tanjung Ipoh, Kuala Pilah yang masih mempertahankan masakan tradisional ini. Biarpun kebanyakan bahannya kini amat sukar untuk didapati.
Memasak sambal ini tidaklah susah kerana hanya mengambil masa kira-kira 15 minit untuk siap. Tetapi yang menjadi cabaran adalah mencari daun kayu kerana ada di antara daun-daun tumbuh meliar di dalam hutan dan kadangkala proses mengumpul bahan sahaja memakan masa sehingga 2 atau 3 hari. Daun kayu yang utama yang kita perlukan masak ni, daun kayu, daun kunyit, daun lidah kerbau, daun lampin budak, pucuk ubi, daun kaduk, itu mesti ada. Itu bahan-bahan cengkering, daun cengkering. Itu bahan-bahan yang paling senang. Dulu-dulu kalau orang kata nak, yang dah dulu-dulu masak 99 macam daun kayu. Tapi sekarang ni dapat 19 macam pun dah okey dah. Tambahnya, sambal yang asli mempunyai tekstur yang pekat dan rasa berlemak. Malah ia bertambah sedap jika dipanaskan berulang kali dan mampu bertahan sehingga hampir seminggu. Si sekarang ni pandai buat daun kayu ni. Dah kan orang luar pun pandai masakkan daun kayu ni. Tapi tak cukup lengkap yang kita buat di kampung lah. Sebab bahan-bahan dalam bandar tak ada yang macam ni. Yang di kampung banyak. Boleh kita cari. Kalau hilang dah dalam hutan-hutan dalam luka tu. Ada daun-daun kayu yang boleh kita makan. Ada bahan-bahan daun yang menyerap tempoyak ni tadi. Dia akan jadi lembut lauk kita tu. Ada kadang kita letak macam mana banyak pun tempoyak dia akan kering macam tu. Tapi bahan yang kita masukkan tu, daun kayu tu ada sesuatu tu yang dia menyerap, dia melembutkan lauk kita. Zainab berharap resepi ini tidak lenyap ditelan zaman dan terus diwarisi generasi akan datang. Masalah keuangan, dadah dan mental antara faktor utama berlaku penderaan kanak-kanak di negara ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, 3 faktor utama itu antara penyumbang kes penderaan fizikal, seksual, emosi dan pengabaian kanak-kanak di negara ini. Dan pengabaian kanak-kanak. Menurutnya, sehingga September, sebanyak 3,875 kes penderaan fizikal kanak-kanak direkodkan. Ia merangkumi penderaan seksual kanak-kanak sebanyak 1,373 kes, pengabaian kanak-kanak 1,251 kes, manakala penderaan emosi pula 131 kes. Tegas beliau, tanggungjawab melindungi kanak-kanak dan pengabaian bukan hanya menjadi tugas kerajaan semata-mata, tetapi membabitkan pelbagai pihak dan agensi. Di antara program yang dilaksanakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang pertama ialah mengadakan sistem semakan pesalah jenayah seksual dalam daftar kanak-kanak. Yang kedua, senarai semak panduan infografik bagi pemilihan pengasuh. Yang ketiga, program keselamatan kanak-kanak, sahabat, bijak ataupun selamat dan lindung. Yang keempat, program pendidikan keselamatan keluarga ataupun PK. Yang kelima iaitu pengeluasan perkhidmatan talian kasih 15999 dan talian WhatsApp talian kasih 0192611599 bagi perkhidmatan sokongan kaunseling dan pertanyaan dan aduan yang melibatkan isu-isu penderaan dan sebagainya. Dan seterusnya, pelantikan pembantu pelindung untuk melindungi kes-kes yang melibatkan penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Terima kasih. Laporan antarabangsa. Usaha menyelamat masih diteruskan ke atas 5 kelasi kapal yang dilaporkan hilang selepas 2 buah kapal kontena bertembung di muara sungai Yangtze, China. Sekurang-kurangnya 3 orang maut. Kejadian berlaku beberapa minit sebelum tengah malam semalam. Rakaman usaha menyelamat 11 daripada 16 kelasi kapal kontena Zinki Sheng 69 disiarkan di stesen televisyen CCTV. Sebuah lagi kapal kontena dikenali kapal Oceana karam akibat pelanggaran itu. Kapal Oceana dilaporkan membawa 650 kontena.
New Zealand merancang membuka gelembung perjalanan dengan jirannya Australia. Perkara itu disahkan sendiri oleh Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern. Menurut Ardern, rancangan itu dijangka dimulakan pada awal suku pertama tahun depan dan hanya menunggu pengesahan daripada Kabinet Australia. Berdasarkan rancangan itu, penduduk Australia yang mahu ke New Zealand tidak perlu menjalani kuarantin selama 2 minggu sebaik tiba. Ini kerana Australia sudah pun memulakan langkah tidak mengenakan kuarantin ke atas penduduk New Zealand yang berkunjung ke negaranya. Gara-gara COVID-19, jumlah kanak-kanak berkahwin awal turut meningkat di Sierra Leone. Dalam kebanyakan kes kanak-kanak perempuan berkahwin awal kerana tidak mahu membebankan keluarga masing-masing. Ini kerana COVID-19 telah menyebabkan ramai keluarga miskin di Sierra Leone semakin bertambah miskin. Tekanan dari segi keuangan menyebabkan ramai daripada kanak-kanak terbabit terpaksa melupakan pelajaran masing-masing. Sebaik ada lelaki yang sudi menjadikan kanak-kanak terbabit sebagai isteri, lamaran itu kebiasaannya akan diterima. Ia semakin ketara sejak sekolah ditutup pada Mac lalu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan kepayahan akibat COVID-19 akan mendorong 13 juta kanak-kanak perempuan berkahwin sebelum berusia 18 tahun. Di negara-negara miskin seperti Sierra Leone, perkahwinan membabitkan kanak-kanak perempuan kebiasaannya dilakukan secara sembunyi. Dan sebagai balasan, keluarga kanak-kanak perempuan terbabit akan menerima hantaran sama ada tanah atau ternakan. Ini secara tidak langsung dapat melegakan beban keluarga kanak-kanak perempuan terbabit. Di pihak kanak-kanak perempuan, mereka akan berdepan tugas baharu sebagai isteri kepada keluarga mertua mereka dan kadang-kadang terpaksa bekerja di ladang. Sukan. 3 pengadil dari Malaysia telah dipilih untuk mengendalikan perlawanan Liga Utama Maldives. Undangan daripada Persatuan Bola Sepak Maldives adalah antara usaha FAM bersama Persatuan Bola Sepak negara lain bagi memberi pengalaman kepada pengadil tempatan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan mengumumkan secara rasmi Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Hanafiah, Muhammad Khairul Syahmi Ahmad Khalidi dan Muhammad Izzul Fikri Kamaruzaman akan bertugas selama 2 bulan di Maldives. Ketiga-tiga pengadil kebangsaan ini telah berlepas ke Maldives pada 12 Disember. Mereka telah menjalani ujian COVID-19 sebelum berlepas ke Maldives dan akan menjalani tempoh kuarantin mengikut SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara sebaik mereka pulang dari Maldives nanti. Prestasi ketiga-tiga pengadil sepanjang saingan Liga di Maldives itu akan dipantau oleh unit pengadil FAM bagi memastikan kualiti kepengadilan mereka sentiasa pada tahap terbaik. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dilantik sebagai pemangku Presiden baharu Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA. Keputusan itu dibuat dalam satu mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi SAFA di Kota Kinabalu yang dipengerusikan oleh Timbalan Presiden SAFA Datuk Abdul Rahman Zakaria yang juga pemangku jawatan Presiden Persatuan berkenaan sebelum ini. Datuk Abdul Rahman berkata pelantikan Datuk Seri Bung Mokhtar dilakukan selepas perbincangan kedua-dua pihak dilakukan. Pertemuan telah diadakan dengan Datuk Seri Bung Mokhtar dan beliau bersetuju dilantik sebagai pemangku Presiden sebelum dilantik secara sah sebagai Presiden SAFA dalam mesyuarat agung SAFA akan datang. Pelantikan itu diyakini dapat membawa SAFA maju ke hadapan. Perlumbaan Formula One Grand Prix musim 2020 berakhir dengan pusingan penutup berlangsung di Abu Dhabi. Pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan terakhir itu. Formula One Abu Dhabi, paparan akhir berita malam ini. Saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum.